Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ikram. Menarik hari ini, saya ingin membawa Goes untuk melihat sebuah topik yang misteri. Lebih tepat lagi tentang pulau-pulau yang dikatakan Pulau Phantom. Apa maksud Pulau Phantom ni? Pulau Phantom boleh diterjemahkan menjadi pulau hantu ataupun pulau gaib. Dan setiap pulau ni ada kisah dia yang tersendiri. Orang ingatkan wujud, tapi sebenarnya pulau-pulau ini tidak pernah wujud. Daripada sebuah pulau yang kononnya dihantui oleh dua pasangan kekasih yang ditinggalkan di pulau tu untuk mati di sana, sehinggalah kisah sebuah pulau kanibal. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 pulau phantom ataupun pulau gaib di seluruh dunia. 5. Pulau Friesland, pulau kanibal yang hilang. Kewujudan pulau ni agak misteri dan menghairankan. Kisahnya bermula sekitar abad ke-13 dahulu bila dua beradik dikenali sebagai Antonio Zino dan Niccolo Zino yang berasal dari Itali berlayar ke sekitar kawasan Lautan Atlantik. Ketika ekspedisi ini, mereka melakar satu peta yang menunjukkan kewujudan sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Friesland. Dan peta ini dikenali sebagai Peta Zino. Peta ini tidak diterbitkan, ia hanya disimpan di dalam simpanan keluarga mereka beserta dengan sekeping surat. Tidak sehingga beberapa tahun kemudian adik bongsu mereka yang dikenali sebagai Carlo Zino menemui peta ini dengan surat yang menceritakan pengalaman mereka di Pulau Friesland. Menurut surat tersebut, sekitar tahun 1380, ketika Antonio dan Niccolo berlayar di sana, angin di lautan menggila mengakibatkan kapal layar mereka terdampar di sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Friesland. Di sana, mereka disambut oleh seorang pelayar yang dikenali sebagai Zichmi. Zichmi cuba mendirikan penempatan di pulau tersebut. Namun begitu, di kawasan pulau bukan semua tempat selamat kepada pelayar ataupun nelayan yang terdampar. Di bahagian-bahagian pulau dihuni oleh puak kanibal, mereka akan ditangkap dan dimakan. Disebabkan keadaan yang membahayakan ini, Zichmi dan adik-beradik Zino terpaksa meninggalkan Pulau Friesland. Peta Zino ini menjadi panduan untuk para pelayar sekitar abad ke-14 sehingga abad ke-16. Tapi pelik, bila tiap kali mereka melalui kawasan Pulau Friesland, pulau tu tidak kelihatan, membuatkan ramai yang menganggap itu adalah sebuah pulau phantom ataupun pulau gaib. Pulau Friesland dibuang dari peta yang dilakarkan bermula abad ke-17 dan seterusnya. Adakah ini sebuah pulau gaib? Adakah ia tenggelam ataupun ianya sebuah pulau misteri? Itulah kisah Pulau Friesland. 4. Isles of Demons, pulau yang dihantui kekasih patah hati. Mengikut cerita legenda, ini ialah sebuah pulau yang dihuni oleh iblis dan binatang buas. Ia dikenali dengan pelbagai nama termasuklah Satanis Island ataupun Isola di Dimoni ataupun diterjemahkan menjadi bahasa Melayu Pulau Iblis. Pulau ini ditemui di dalam peta yang dilakarkan pada tahun 1508 oleh seorang penjelajah dikenali sebagai Johannes Ruijs. Pada tahun 1556, ia dilakarkan sekali lagi di peta yang dikenali sebagai La Nueva Francia. Bermaksud pulau ini dilakarkan di dua peta yang berbeza. Dipercayai wujud sekitar abad 16 sehingga pertengahan abad ke-17. Ia terletak berdekatan dengan Kanada. Iblis dan binatang buas yang dimaksudkan hidup di sana akan menyerang para pelayar dan nelayan yang melalui kawasan pulau. Ada satu insiden yang berlaku semasa pertengahan abad ke-16 melibatkan seorang bangsawan wanita dikenali sebagai Marguerite de la Roque dituduh mempunyai hubungan sulit dengan seorang anak kapal. Hubungan mereka didedahkan dan sebagai hukuman mereka dihantar ke pulau ini untuk tinggal dan mati di sana. Sejak dari hari itu, pulau ini terkenal dengan kemunculan kelibat pasangan yang dilihat dari jauh berdiri di tebing sedang melambai-lambai kepada para pelayar dan nelayan yang melalui kawasan pulau tersebut, seakan-akan memanggil mereka untuk datang ke sana. Namun begitu, pulau ini hilang pada abad ke-17 dan sehingga hari ini dianggap sebagai pulau phantom ataupun pulau gaib. 3. Pulau Hy-Brasil, pulau syurga dunia. Walaupun dinamakan Pulau Hy-Brasil, pulau ini tiada kaitan dengan negara Brazil. Ia terletak di Lautan Atlantik. Ini adalah sebuah pulau yang diceritakan di dalam legenda masyarakat island sebagai sebuah pulau
yang menyerupai syurga. Dicatatkan di dalam peta yang dilakar oleh seorang pelukis peta yang dikenali sebagai Andrea Bianco pada tahun 1325 dahulu. Legenda menceritakan yang pulau ini ibarat seperti sebuah utopia ataupun syurga. Tapi apa yang misteri, pulau ini diliputi kabus yang tebal. Ia hanya boleh dilihat dengan jelas setiap 7 tahun. Sesiapa yang pergi ke sana akan terasa berada di syurga. Sekitar abad ke-13 dan seterusnya, ramai yang percaya dengan kewujudan Pulau Hy-Brazil, walaupun tiada siapa yang pernah betul-betul berlabuh di sana. Banyak ekspedisi perjalanan yang dihantar untuk mencari Pulau Hy-Brazil pada tahun 1674 oleh Kapten John Nisbet, pelayar dari Scotland. Namun begitu, ia masih lagi tidak ditemui. Bermula dari abad ke-18, kewujudan Pulau Hy-Brazil semakin menjadi tanda tanya dan dianggap mitos. Dengan itu, ia dibuang dari peta. 2. Pulau Antilla, Pulau Kubu Keagamaan. Legenda menceritakan sekitar tahun 711 sehingga tahun 718 kerap berlakunya peperangan untuk menyebarkan agama masing-masing. Tentera Islam menentang tentera Kristian, begitu juga sebaliknya. Sekitar tahun itu juga ketika bala tentera Islam menakluki Hispania, ramai penganut agama Kristian melarikan diri. Di antara yang melarikan diri ialah 7 orang padri yang berlayar ke sebuah pulau yang dikenali sebagai Pulau Antilla. Pulau ini terletak di tengah-tengah lautan Atlantik. Di sini mereka mendirikan 7 penempatan yang dianggap sebagai kubu kuat untuk penganut-penganut agama Kristian. Untuk berabad-abad lamanya, Pulau Antilla menjadi bualan mulut orang ramai. Kepada mereka yang mahu mendapatkan perlindungan ataupun mahu menuntut ajaran Kristian akan berlayar ke sana, sama ada untuk belajar ataupun untuk tinggal. Pulau ini hanya dilakarkan di peta pada tahun 1424. Agak unik bila lakaran pulau ini berbentuk segi 4 panjang. Namun begitu, dari tahun ke tahun pulau ini semakin dilupakan sehingga tahap ia tidak ditemui lagi. Ini membuatkan lokasi pulau dibuang dari peta. Ada yang menganggap Pulau Antilla tidak pernah wujud. Ada yang menganggap itu hanyalah sebuah pulau di dalam legenda dan mitos. Kisah-kisah inilah yang menjadikan Pulau Antilla sebagai pulau phantom ataupun pulau gaib. 1. Pulau Los Buenos Jardines, Filipina. Pada tahun 1528, seorang pelayar dari Spanyol yang dikenali sebagai Alvaro de Saverda di dalam perjalanan menuju ke Filipina. Beberapa ribu kilometer sebelum dia sampai, dia berlabuh ke sebuah pulau yang tidak bernama. Dia kemudian memberikan nama pulau tersebut Los Buenos Jardines. Di pulau tersebut tinggal sekumpulan orang asli yang peramah, melayan dia dengan baik. Alvaro mencatatkan pengalamannya ini di dalam diary yang kemudian menjadi rujukan pada seorang pelakar peta dikenali sebagai Mersato yang melakar lokasi Pulau Los Buenos Jardines. Pada tahun 1788 pula, pulau ini dikunjungi oleh pelayar Amerika John Marshall. Dia kemudian mengesahkan kewujudan pulau tersebut dan penghuninya. Tahun berganti tahun, sekitar tahun 1940, semasa Perang Dunia Kedua, Amerika dan Jepun berlayar ke sana sini untuk mencari pulau untuk mendirikan pangkalan tentera mereka dan bersiap sedia untuk berperang. Salah satu destinasi yang mereka cari ialah Pulau Los Buenos Jardines. Pelik bila pulau ini tidak ditemui di mana-mana. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, pelayar masih lagi mencari kewujudan pulau ini dan rata-rata mereka mengesahkan yang pulau ini tidak wujud. Dengan itu, pada tahun 1917, untuk mengelakkan kekeliruan, Pulau Los Buenos Jardines dibuang dari peta dunia dan ia dianggap sebagai pulau phantom ataupun pulau gaib. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Ingin saya ingatkan, pulau-pulau ini adalah pulau legenda. Dulu orang percaya wujud, sekarang ia tidak lagi wujud dan dibuang dari peta dunia. Kita anggap sahaja ini sebagai satu maklumat yang menarik. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Jadi notification squad Kubigo, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk ada di sini setiap kali kami memuat naik video. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo, menarik setiap hari.